Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami rida Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga rida bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pada Fadil pengerusi majlis, yang bahagia Tuan Imam, jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan lepas kita bercakap tentang seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asalnya tidak Islam, yang asalnya seorang peminum arak, tetapi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sayap kanan ataupun sayap kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan Islam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bulan lepas kita tengok 5 ayat lebih kurang ayat Al-Quran yang turun bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Selain daripada ayat Quran, sifat kepimpinan Sayyidina Umar juga disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Orang besar ni, orang hebat. Tak pelik lah kalau kepimpinan Sayyidina Umar disebutkan dalam kitab-kitab langit yang lain seperti Taurat dan juga Injil. Ketika umat Islam berjaya menawan Baitul Maqdis selepas Nabi wafat, Abu Bakar nak jadi pemerintah. Kemudian Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar, 2 kerajaan besar dikalahkan, iaitu Rom dan Parsi.
Bila dua kuasa terkuat dunia kalah dan berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam Madinah, antara kawasan yang akan diserahkan kepada kerajaan Islam Madinah, pusat pemerintahan ketika itu adalah Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah waktu itu terus dilantik menjadi menteri besar Masjidil Baitul Maqdis zaman Sayyidina Umar. Sayyiduna Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang hebatlah, sahabat yang hebat, salah seorang yang juga dijamin syurga daripada 10 orang tu. Maka Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu hantar surat pergi ke Madinah, depa nak serah kunci-kunci Baitul Maqdis di tangan Sayyidina Umar sendiri. Jadi Madinah pun siaplah pusat pemerintahan. 1/4 ketika itu dunia di bawah Madinah. Bersiaplah tuan, bersiap. Pengiring dengan pemimpin tertinggi nak keluar, dia bawa macam-macam lah, tukang masak kan, tukang jahit, tukang urut, doktor peribadi. Maka keluarlah Sayyidina Umar nak pergi ambil kunci-kunci Baitul Maqdis, dia dengan pembantu dia saja yang bernama Salim. Waktu tu kekayaan Rom dan Parsi pindah mai Madinah dah. Tuan-tuan bayang tengok berapa ribu biji kereta mewah ada di Madinah. Kan 5-60 biji ni. Nak faham zaman hari ni punya keadaan, maksudnya berbelah-belah ribu biji kereta mewah. Sayyidina Umar dia pilih sebuah saja. Maka datang Salim ni tanya, wahai Amirul Mukminin, kita nak pergi naik apa? Sayyidina Umar pun tunjuk unta, sekok. Kenapa tak ambil dua? Sayyidina Umar kata, kalau satu sampai tak? Sampai? Satu je lah. Palestin. Madinah nak pergi Palestin, dia nak kena lalu, dia ada 2 jalan. Madinah, Syria, Palestin. Madinah, Jordan, Syria, Palestin. Satu lagi Madinah, Iraq, Syria, Palestin. 2 jalan. Lebih kurang 1,500 km. Naik unta tak pergi dah tuan-tuan. Dengan kereta pun fikir banyak kali. Kan, dengan kereta pun anak-anak ajak balik Johor kah? Tak mau. Baik duduk di masjid seronok. Duduk di kampung senang pergi masjid. 1,500 km naik unta. Saya Umar kata yang tu lah. Kalau sekok pun sampai, sekok cukup lah. Naik. Bila naik tak boleh naik 2 orang. Nak kena ganti-ganti. Maka kata Sayyidina Umar, dalam perjalanan yang jauh, aku akan naik satu jarak, kamu tarik. Kemudian kamu akan naik satu jarak, aku yang tarik. Sepanjang kamu tarik, aku akan baca Quran untuk kamu semak. Dan apabila aku yang tarik unta tadi, kamu baca Quran, aku yang akan semak. Pekerja, pembantu dia pun alim. Salim ni kita kata lagi senior daripada Imam Abu Hanifah, lagi senior daripada Imam Syafi'i, lagi lebih alim lah. Walaupun dia hanya bekas hamba abdi saja kepada Sayyidina Umar, tetapi tuan dia alim, maka dia pun alim. Hafal Quran biasa. Maka bertolaklah 2 orang ni
di Padang Pasiak dulu pun perjalanan Mekah Madinah, Mekah nak pergi ke Palestin, Mekah nak pergi ke Syria, Mekah nak pergi ke Yaman, Madinah nak pergi ke Yaman, jarak di antara satu tempat ke satu tempat dia ada tempat perhentian yang memang semua pedagang-pedagang tahu. Kalau nak pergi ke Syria, ke Syam waktu tu ada berapa perhentian dia tahu. Maka naiklah dua orang ni sampailah menuju ke Palestin. Semua orang tahu bila nak sampai dekat dengan Palestin, betul-betul dekat pintu gerbang dah nak masuk Baitul Maqdis. Waktu tu giliran Sayyidina Umar yang tarik. Maka Salim ni bila dia duduk atas tu, atas unta ni, nampak dah pintu gerbang lagi berapa kilometer tu. Di depan pintu gerbang tu menteri-menteri utama dah tunggu dah. Kan bila turun kapal terbang, presiden dengan menteri kanan akan tunggulah 5-6 orang. Dia nampak dah. Dia pun kata, wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang bawa. Sayyidina Umar kata, jangan, ini giliran aku yang tarik unta ni. Aku pun tak banyak pahala dan kamu pun tak banyak pahala. Dua-dua saling memerlukan, kata Sayyidina Umar. Maka dia pun tarik. Dekat nak sampai pula ada kawasan berayak. Lecah lah, bukan ayak terjun ni. Maka kawasan itulah yang terpaksa dilalui. Sayyidina Umar pun angkat selipar dia tak di sini, belah kiri, tangan kanan tarik unta. Waktu tu kerajaan Islam kaya mana tuan-tuan? Rom dan Parsi punya harta dibawa ke Madinah. Sayyidina Umar pun buka selipar dia selinting seluar, masuk, randuk dalam lecah tersat. Randuk dalam lecah sampai tangan macam mana muka, dengan kaki, dengan apa. Maka gubernur yang dilantik waktu tu Sayyiduna Abu Ubaidah bin Jarrah, dia pun mai kat Sayyidina Umar. Sebelum sampai kat menteri-menteri ni, dia kata, wahai Amirul Mukminin, anta baina aqwamin yujilluna al-manzar, ahakadha baina haula. Dia kata Amirul Mukminin, kita mai satu tempat besar ni, semua menteri dia ada, semua orang tertinggi dia sedang menunggu kamu. Takkan tak tukar jubah, tak dengan berlemah, bahasa kita lah kan. Bila Abu Ubaidah bin Jarrah suruh Sayyidina Umar salin baju lah, tukar hak nu lah apa semua, maka ketika itulah keluar satu perkataan yang masyhur. Ayat inilah selalu Ustaz ulang, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wahai Abu Ubaidah, kalaulah orang lain yang sebut perkataan ini, nescaya aku telah pancung kepala dia. Sebab hak sebut ni pun sahabat yang Abu Ubaidah bin Jarrah ni aminu hadhil ummah, Nabi gelar dia tukang amanah kepada umat Rasulullah. Hak berapa puluh bilion ni tukang amanah dia Abu Ubaidah bin Jarrah, besar. Dan dia hampir menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Hampir dia tu naik, dia yang dilantik selain daripada nama Abu Bakar yang naik. Maksudnya memang orang kanan lah Abu Ubaidah ni, antara dia atau Abu Bakar atau Sayyidina Umar, nama-nama yang naik waktu Nabi wafat. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Abu Ubaidah, kalaulah orang lain, nescaya aku dah pancung kepala dia. Wahai Abu Ubaidah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kelompok manusia yang Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma btaghaina al-izzata li ghairi al-Islam adhallana Allah. Selama mana kita mencari selain Islam untuk mendapatkan kemuliaan, adhallana Allah, Allah akan menghina ketika itu. Nak cari kemuliaan dengan Islam, uraian ayat Sayyidina Umar ni. Kita mulia kerana Islam. Kita mulia kerana memuliakan Islam. Paling kurang, kata Abu Ubaidah,
basuh dulu kot kaki, nak suruh juga. Lepas pun ambil air sikit, Sayyidina Umar pun basuh lah dah. Randuk selut tak saat ni kan, basuh-basuh apa semua, pakai slipper elok lah. Basuh pakai slipper, lalu masuk ke dalam. Dia bandar dulu ni, kalau bandar utama dia akan ada kota. Tuan-tuan tak boleh bayang kot, kita tak ada kota Kuala Muda dah lah Kedah dengan kota Kuala Kedah tu pun tak nampak apa dah kan. Di negara Arab, kalau di Syria, kota-kota ni masih utuh. Bahkan apa nama ni, apa dalam bahasa Arab, Colosseum tu, yang tempat ada tangga tu, Colosseum yang terbesar di dunia ada di Syria. Masih elok lagi. Dia pernah jadi pusat pemerintahan Rom, Syria ni. Jadi satu bandar dia akan buat kota. Keliling tu tembok yang tak tahu Zadok pirtuk lah. Memang bata dia besar ni. Tebal tu. Berapa bata dia susun tu. Tembok-tembok yang besar. Lepas tu dia ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Lepas tu masuk dalam, ada yang 7 lapis bawah, ada yang 4 lapis bawah, ada yang macam tu. Baitul Maqdis pun kota yang besar dan kukuh ketika itu. Lepas buat majlis, nak serahkan kunci kepada ketua orang Islam, Amirul Mukminin, yang mana ketika itu keseluruhan menteri-menteri kanan ada ketika tu bersama dengan para ulama, kira mufti-mufti Kristian lah. Ketua-ketua agama yang besar semua duduk di situ. Maka masuklah Sayyidina Umar, dia yang heret. Dia punya pekerja dia, bukan heret, maksudnya dia yang tarik tali unta atas saat masuk. Orang pakat tengok macam mana tuan. Tu dia orang nombor 1 orang umat Islam. Ketika itu mereka melihat ulama-ulama Kristian, orang-orang agama, pakat duk tengok Sayyidina Umar, pi kanan, pi kiri. Daripada jauh tu duk pi kanan, pi kiri. Duk kira apa lepas ni duk tengok. Bila habis kira, masing-masing pakat menangis. Apa nama ni, ulama-ulama Kristian ni, dia kata, kami telah membaca di dalam buku-buku suci kami, Taurat dan Injil. Ulama Kristian kalau dia alim, maka dia akan hafal ataupun dia boleh hurai 2 kitab, Taurat dan Injil serentak. Kami mendapati di dalam buku-buku suci kami, annalladhi yatasallamu mafatiha baitil maqdis, bahawa sesungguhnya yang akan mengambil dan menerima kunci-kunci Baitul Maqdis, hakimun adil, adalah seorang pemerintah yang adil. Yamshi, dia berjalan kaki, wa ghulamuhu rakib, pembantunya menunggang, fi thawbihi 17 raq'ah, pada bajunya ada 17 tampalan koyak. Kitab Taurat, Injil sebut 17 tu rupanya yang ulama-ulama ni duk kira ni. Waktu 2, 3 cukup 17. Menangis mereka dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh hak inilah pemerintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lambang keadilan, ramzul adli. Maka Sayyidina Umar pun ambil kunci Baitul Maqdis selepas Isyak, dan dia pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud syukur kita 5 saat kan, tu pun 3 tahun sekali. Padahal nikmat ni berlambak-lambak Allah bagi. Sayyidina Umar sujud syukur mewakili seluruh umat Islam, satu dunia orang Islam. Seronok kerana Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kembali ke dalam kuasa orang Islam. Sampailah subuh baru dia bangkit. Bahasa lah ni mustahil lah kan. Bahasa dulu yang tu biasa. Sahabat baca Quran sampai subuh, berdiri sampai subuh. Yang tu rutin Nabi dengan para sahabat.
Biasa ibadah macam tu biasa. Sujud syukur subuh, sebelum subuh baru mungkin bersyukur sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar ni macam kita sebut pada kuliah yang lalu, bila pemerintah nombor satu negara dia adil, maka semua gubernur-gubernur, menteri besar lah zaman hari ni, dia Perdana Menteri, maka semua menteri besar adil seperti dia. Cerita banyak lah kan. Saya bawa satu, mungkin tuan-tuan pernah dengar, nama sahabat ni tak masyhur tapi hebat, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ni salah seorang gubernur. Salah seorang bukan semua. Kalau semua 3 jam lah. Ni seorang aja, saya sebut sikit je kisah dia. Salah seorang yang tak masyhur pun. Sa'id bin Amir, dia masuk Islam bila satu hari kerajaan, waktu tu Nabi masih hidup, Nabi di Madinah, kerajaan Mekah buat pengumuman nak bunuh seorang sahabat Muhammad, pendukung agama Islam, iaitu Khubayb bin Adi. Dia buat pengumuman, semua pakat mai tengok. Memang dia nak ajak semua mai tengok, nak bunuh ni Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, yang ditangkap secara tipu. Kalau cerita macam mana cara Khubayb ditangkap pula, dia jadi lagi panjang. Lepas tipu Rasulullah, tangkap Khubayb. Waktu tu Nabi marah dan Nabi buat qunut nazilah ketika tu. Ni punca qunut nazilah ni. Lepas bohong kan, bohong Nabi nak guru agama, guru Quran apa semua di kalangan sahabat yang mahir, Nabi hantar ramai. Sampai di tengah jalan depa bunuh. Sampai di tengah perjalanan depa kepung, bunuh. Yang hidup dijual kepada pendendam yang berdendam dengan pembunuh-pembunuh saudara mereka dalam peperangan Badar. Antaranya Khubayb. Khubayb ni sahabat, sahabat Rasulullah. Maka ada orang yang dendam dengan dia, orang pun beli dia, orang Mekah beli, kemudian dibunuh di khalayak ramai, depa buat iklan. Maka kata Sa'id bin Amir, waktu tu dia tak Islam lagi, aku pun pi. Ramai di Tan'im. Pembunuhan tu dilakukan di Tan'im, luar tanah haram. Jadi orang pun berkumpul di padang yang luas, diletakkan kayu salib, bukan sebab agama Kristian, sebab senang nak ikat, buat kayu pacak macam tu lah, ikat tangan apa semua, bukan sebab Kristian tak. Orang dulu nak bunuh, salah satu cara dia macam tu. Di Syria ada satu kota, kita boleh masuk kota tu sampai ke bawah, dia ada tempat penyiksaan dan tempat bunuh. Macam-macam lah cara-cara bunuh ni. Macam dia lepas pisau gaji besar tu, terbelah 2, macam-macam. Antara cara bunuh juga ialah ikat di kayu salib, kemudian bunuh, lepas tu tinggal situ. Maka Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pakar Quran, pakar di kalangan pakar, bukan semua sahabat pakar Quran. Maka dia diikat di situ. Orang Mekah pun pakat berhimpun, semua kafir, penuh di tanah lapang tadi ni. Kata Sa'id, aku pun masuk di celah-celah yang ramai, sampailah aku duduk di depan dan aku nampak pemimpin kanan Quraisy ketika tu. Maksudnya depan sungguhlah, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan, pemimpin kanan ni duduk di depan. Lalu diikat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Orang pakat duk suruh bunuh dia cepat. Kemudian Khubayb pun minta izin untuk solat 2 rakaat. Dia pun semayang. Kata Sa'id, aku pun tengok dia semayang daripada awal sampai habis. Betapa khusyuk dan indahnya solat dia. Tuan-tuan tengok orang khusyuk semayang kan. Jangan tengok kita. Tengok kita semayang tak teringin semayang. Tengok orang khusyuk semayang, subhanallah. Semua orang tengok. Habis bagi salam, kata Khubayb, kalaulah bukan kerana aku risau kalian menyangkakan aku takut mati
nescaya aku akan panjangkan solat ni. Khubayb pendekkan solat supaya orang kafir yang tengok dia tidak menyangka bahawa sehari kalau dia mayang panjang, orang kata ni takut lah tu. Tak. Tengok bercakap. Sehari memang mati, memang akan mati Khubayb ni, tapi percakapan dia aku pendekkan supaya kalian tidak menyangka bahawa aku takut untuk mati. Lalu dibunuh Khubayb, dipotong sikit demi sedikit dia punya badan dia. Potong sikit-sikit, potong tangan kanan, potong tangan kiri. Kemudian pemimpin Quraisy tanya, wahai Khubayb, kalau kami minta tebuskan diri kamu dengan Muhammad, bolehkah waktu lah ni? Ni sakit ni. Sakit ni, potong. Maka kata Khubayb, seandainya kalian minta untuk dicucuk satu duri pada badan Muhammad, itu pun tidak akan aku benarkan untuk kalian lakukan. Boleh sebut lagi tuan no? Bukan potong kuku kan, bukan kerak rambut, potong badan ni. Pemimpin Quraisy nak tengok iman sahabat ni. Maka kata Khubayb, aku tidak akan bersenang lenang di dalam rumah bersama ahli keluarga dan Rasulullah dicucuk dengan sebatang duri. Tak mungkin. Dengan Nabi potong, dikatam, kena katam hidup-hidup. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia pun pandang ke langit, dia kata, Allahumma hsihim adada. Ya Allah, kira mereka ni sorang-sorang. Waqtulhum bidada, bunuhlah mereka kesemuanya. Wala tubqi minhum ahada, jangan tinggal seorang pun. Sahabat ni doa ni. Lepas tu dia meninggal syahid. Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Waktu tu kata Sa'id, bergementar seluruh tubuh aku. Lalu aku menunggu balasan daripada Allah yang datang daripada langit. Dia pun tak tunggu lama, dia pun balik. Balik malam tu dia duduk fikir, Sa'id bin Amir ni, dia kata, agama apa yang orang membuatkan satu orang begitu mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agama apa yang membuatkan satu orang sanggup menggadaikan nyawa dia untuk agamanya? Agama apakah? Dia duduk fikir. Dia kata, tidak akan ada agama melainkan ia adalah agama yang benar dengan mengorbankan pengorbanan yang besar macam ni. Dia pun masuk Islam. Tu cerita Sa'id bin Amir masuk Islam. Kemudian Nabi pun wafat, dia hidup dengan Rasulullah lah. Dia pergi ke Madinah, hidup dengan Nabi, belajar dengan Rasulullah apa semua. Nabi wafat, naik Abu Bakar. Abu Bakar pun wafat, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar, dia bagi nasihat. Ni sahabat. Dia kata, ya Amirul Mukminin, ittaqillah. Wahai pemerintah orang Islam, bertakwalah kamu kepada Allah. Bukan email lah, bukan WhatsApp, pergi depan. Dia kata ittaqillah. Padahal itu saya normal lah tu. Ni kata sahabat ni. Pernah saya Umar dia berkhutbah apa semua, dia kata taatilah pemerintah kalian. Dalam doa khutbah taati pemerintah kalian, Salman Farisi bangun kata, hari ni taat pun tak mau, dengar pun tak mau. Lah tu juga bangkit. Sayyidina Umar kata, kenapa wahai Salman? Orang lain dapat baju seorang 2 meter contoh. Kamu Amirul Mukminin, kamu ambil kain sampai 4 meter dan boleh buat jubah penuh. Waktu tu satu Madinah dapat kain. Dan kain ni tak cukup untuk buat jubah. Tiba-tiba Sayyidina Umar pakai kain tu boleh buat jubah. Dia pula tinggi. Bila naik kuda kaki sampai tanah. Maksudnya 2 meter tak boleh buat jubah. Dia tinggi. Bila dia keluar dengan kain tu jadi jubah. Allah, berapa ringgit je pun? 60 ya, 60 ringgit je. Salman bangun waktu tu juga. Dia kata hari ni tak ada siapa akan dengar, tak ada siapa akan taat. Oh sahabat dahsyat.
Memang dahsyatlah keberanian sahabat ni. Lepas Nabi wafat pun tegas. Maka bila orang tak faham, Sayyidina Umar pun kata, wahai Abdullah, anak dia, terangkan. Abdullah pun kata, ayah aku ambil sama banyak macam semua orang biasa, dan disebabkan tubuh dia yang besar, tinggi, tak cukup nak buat jubah, aku bagi bahagian aku, kata Abdullah kepada ayahku, sebab tu dia boleh buat. Maka kata Salman, sekarang kami dengar dan kami taat. No, kalau ambil 10,000 tuan, 10,000 sikit lah. 10,000 tu hak petang punya rasuah ya, sepetang ya. 10,000. Subhanallah. Kemudian apa, tak saat cerita apa tau? Apa noh? Tak mana? Said tadi ni. Dia jumpa Sayyidina Umar, dia kata, ittaqillah wahai Umar, takutlah kamu kepada Allah. Pastikan tindakan kamu seiringan dengan apa yang kamu ucapkan. Jangan tinggalkan orang-orang yang kamu diamanahkan oleh Allah untuk memimpin mereka. Lakukanlah kepada mereka apa yang kamu suka untuk diri kamu. Dia khutbah depan Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar kata, wahai Sa'id, siapa yang mampu untuk buat semua yang kamu senarai itu? Aku berasa susah. Sa'id kata, bahkan kamu wahai Amirul Mukminin. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Sa'id, aku nak lantik kamu menjadi gubernur, menteri besar Homs. Semua tempat mewah tuan, semua tempat mewah. Ni nak jadi menteri besar ni, tak, aku nak lantik kamu wahai Sa'id jadi menteri besar Homs. Homs ni di Syria. Dengan tempat belajar kami di Dimash 2 jam kot lebih kurang, dekat aja dengan Dimash tu, Homs sampai hari ni. Tapi hari ni tak ada bandang adalah padang jarak lah. Homs dulu bandaraya cantik, indah kan, mewah. Wahai Sa'id, aku nak lantik kamu jadi gubernur di Homs. Maka kata Sa'id, wahai Amirul Mukminin, unashidukallah, aku mohon kepada kamu supaya kamu tidak merosakkan akhirat aku. Tak mau nak jaga akhirat, takut akhirat rosak. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Sa'id, kalian letak tanggungjawab ni atas aku, kemudian semua bakal nak lari. Sahabat semua, bukan semua mau dengan jawatan ni, sahabat lari, tolak, termasuk Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua tu. Sayyidina Ali kalau baca cerita habis-habisan tolak, tak mau jawatan. Padahal Baitul Mal, Allahu Akbar, emas dalam Baitul Mal ni setinggi bukit, emas setinggi bukit, punya banyak duit waktu tu. Tapi sahabat tak ada seorang pun heran dengan dunia ni. Aku bermunajat dengan Allah, wahai Amirul Mukminin, untuk kamu tidak memberi fitnah kepada akhirat aku. Sayyidina Umar kata, tetap dilantik jadi gubernur Homs. Berapa gaji yang aku nak letakkan kepada kamu? Kata Sa'id, duit yang aku dapat bulanan daripada Baitul Mal tu pun tak habis. Tak ada gaji, bantuan JKM je lah. Contoh zaman hari ni. Hak tu hak berapa ringgit tu? Dia kata duit tu pun tak habis. Maka pindahlah Sa'id bin Amir dengan keluarga dia ke Syria daripada Madinah. Duduk sana. Lepas tahun, Sayyidina Umar panggil dia punya pekerja-pekerja dia. Dia ada pekerja dia, Sayyidina Umar ni. Pekerja macam-macam lah jenis pekerja. Sayyidina Umar satu orang yang pada zaman dia lah ada kementerian sekian Sayyidina Umar pada zaman dia. Sebab tu buku tentang Sayyidina Umar terbaik. Buku dia, buku zaman pemerintahan Umar terbaik ni. Kementerian apa yang dia wujudkan dan sebagainya. Dia ada pecahkan pemerintah ni, atas bawah apa semua. Maka dia panggil pekerja-pekerja dia, termasuklah pekerja dia daripada Homs. Maka dia suruh senaraikan nama fakir miskin. Bila senaraikan nama fakir,
Yang atas sekali, yang paling fakir, Sayyidina Umar pun pegang kertas, dia pun tengok Sa'id bin Amir. Sayyidina Umar tanya, ayu Sa'id? Sa'id mana ni? Hak bekerja tu kata, amiruna, menteri besar kami. Sayyidina Umar kata, amirukum faqir, menteri besar kalian paling fakir? Dia berkata, ya. Dan kadang-kala berhari-hari dapur di rumahnya tidak menyala dan mereka tidak masak apa-apa. Lalu menangislah Sayyidina Umar kerana seronok para sahabat masih mengekalkan jiwa yang ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak memandang dunia. Tak heran. Dunia tak heran langsung. Tuan-tuan bayang, kekayaan Rom dan Parsi dipindahkan ke Madinah. Kaya mana? Sayyidina Umar pun 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar 700, 800. Sejuta lah kita kata. 1000 dinar, sejuta. Biasa lah, sejuta ni mewah kerajaan Islam ketika tu. 1000 dinar bagi kepada amirukum. Dia yang paling fakir di Homs, pi bagi kat dia. Pekerja pun pi sampai jauh lah tuan-tuan, jarak kan. Bila sampai apa semua, buka pintu, Sa'id bin Amir yang buka pintu. Perdana Menteri Islam kirim salam, sampaikan salam Sayyidina Umar, dan dia bagi 1000 dinar. Pegang karung 1000 dinar ni, Sa'id bin Amir kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjerit dia. Satu rumah dengar. Isteri duk goreng apa tahu? Berlari mai. Atuwfiya Amirul Mukminin? Adakah Amirul Mukminin Umar wafat? Dah bunyi inna lillahi besar. Jawab Sa'id bin Amir, dia kata lebih dahsyat daripada tu lagi. Adakah orang tentera Islam kalah besar dalam mana-mana peperangan? Sa'id kata lebih besar daripada tu lagi. Apakah musibah dia, wahai Sa'id suami aku? Kata isteri dia. Sa'id bin Amir kata, sesungguhnya dunia sedang cuba masuk ke dalam rumah untuk merosakkan akhirat aku. Hak tu kira benda besar. Maka isteri dia kata, selesaikan benda tu. Sa'id kata, tolong aku untuk aku selesaikan benda ni. Mereka pun ambil karung kecil-kecil ni. Isteri tak tahu benda apa. Dia pun boh 1000 dinar tu lalu diedarkan ketika itu juga. Habis semua fuqara Homs, orang fakir di Homs. Kemudian Sayyidina Umar dia akan turun ke tempat jajahan ni, tempat-tempat pemerintahan Islam. Dia pi, bukan waktu pilihan raya saja. Ni pi berkala ni. Pemimpin hari ni belah-belah India apa semua kan. Lepas turun kat pilihan raya ya. Tu pemimpin hak munafik kan. Dia tak turun tanya ni waktu-waktu 4 tahun sekali lah. Kan? Saya ceramah di Melaka baru ni. Tak payahlah, saya tak panjang. Mereka punya marah kawan tu main berucap kan. Dia kata, ustaz tahu tak, 4 tahun baru sekali mai surau. Sayyidina Umar dia turun. Kalau yang dekat setiap malam pergi tengok. Lepas tu dia ada jadual dia akan turun yang jauh. Kemudian sampailah Sayyidina Umar di Homs. Sampai di Homs, pekerja-pekerja, orang panggil apa, pekerja-pekerja tempatan ni, pelaksana ni kan, hak dia lantik, Sayyidina Umar lantik ni, apa rungutan kalian kepada gubernur kalian Sa'id bin Amir? Dia berkata ada 4 rungutan besar. Sayyidina Umar berubah dah muka, dia pun resah dah. Habis dah dia kata, apakah Sa'id bin Amir dah berubah? Adakah dunia dah masuk dalam hati dia? Adakah dia ada ambil rasuah apa? 4 kesalahan besar yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir. Yang pertama, setiap hari dia hanya keluar untuk berkhidmat setelah waktu duha, pukul 8 baru keluar. Yang kedua,
sebulan dia akan ambil cuti sehari. Tak puas hati tu. Yang ketiga, malam dia tak mau kerja. Dia kerja siang aja sampai asar, sampai lepas asar saja. Maghrib dia tak mau dah. Dan yang keempat, dia selalu pitam bila berada dalam majlis-majlis besar. Terus hukum Sa'id dah. Panggil pekerja-pekerja ni, yang saya normal lantik ni, panggil Sa'id bin Amir. Wahai Sa'id, 4 rungutan besar kepada prestasi pentadbiran kamu. Yang pertama, kamu keluar lewat. Jawab Sa'id bin Amir, selama bertahun dia duduk menjadi menteri besar, dia tak pernah cerita bahawasanya di rumah saya, wahai Amirul Mukminin, saya tidak ada seorang pun pembantu rumah. Dan setiap hari saya lah yang akan mengambil air, menguli tepung dan membuat roti untuk anak-anak dan isteri saya. Dia sendiri ambil ayam, uli tepung. Maka dengan sebab itu saya keluar lewat, iaitu waktu duha, pukul 8. Komen dah. Yang kedua, cuti sebulan sekali. Sebulan sekali pun tak boleh. Cuti sebulan sekali. Dia akan ambil cuti, tak keluar langsung. Maka jawab Sa'id bin Amir, wahai Amirul Mukminin, sehari ini adalah hari untuk aku berehat di rumah. Hari itu je. Dan hari itulah aku akan membasuh semua pakaian-pakaian dan menunggu pakaian-pakaian ini kering untuk digunakan semula. Yang ketiga, waktu malam aku tidak keluar kerana seluruh siang aku berkhidmat untuk masyarakat, dan seluruh malam aku menjadikan ia khusus untuk Allah pencipta sekalian alam. Sahabat, subhanallah, malam ibadah semua. Dan yang keempat, aku pitam kadang-kala di setengah-setengah tempat majlis yang besar yang mungkin mengganggu perjalanan majlis, kerana teringatkan peristiwa pembunuhan Khubayb ibn Adi yang aku tengok beberapa tahun yang lalu. Berapa tahun je sebelum tu, dia duk teringat lagi. Khubayb dipotong satu-satu, kemudian dicabar untuk digantikan tempat itu dengan tempat Rasulullah. Dia duk teringat tu, takut dia pitam. Maka bersyukurlah Umar ketika tu. Umar kata, alhamdulillah alladzi lam yukhayyib dhanni. Syukur kepada Allah kerana Allah SWT tidak mensia-siakan husnuzan aku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang. Kemudian sebelum balik, Sayyidina Umar bawa keluar lagi 1,000 dinar pula. Tu berapa puluh juta sekali keluar tu. Kerajaan Islam waktu tu. Bawa keluar 1,000 dinar, bagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sekali lagi ya. Sahabat dapat dunia bukan main-main punya innalillah. Kita innalillah masuk dalam poket juga. Innalillah muhung je kan, tak tolak. Sahabat innalillah, isteri dia kata, kali ni isteri duduk depan waktu dapat. Tadi isteri tak tahu apa. Maka isteri kepada Sa'id pun kata, wahai suamiku Sa'id, gunalah duit tu sikit, beli pembantu Amba Abdi, tambah dapur sikit, beli makanan. Orang perempuan tengok duit depan kan. Tapi bukan nak suruh enjoy apa ni. Dah ni guna untuk baik ni. Maka jawab Sa'id bin Amir, wahai isteriku, maukah kita laburkan kepada satu pelaburan yang lebih kaya dan mahal? Isteri dia kata, nak. Kita laburkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua-dua lelaki bini pun buh dalam bekah bagi kat fuqara Homs, orang fakir di Homs. Hak tu pemerintah ataupun gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Umar, dia dan kesemua gubernur dia begitu. Kalaupun ada Amr bin al-As radhiyallahu anhu, gubernur di Mesir, yang kes sungai Nil tak berjalan tu, Amr bin al-As, tahun-tahun pi ada satu masjid di Mesir sekarang ni, Masjid Amr bin al-As, besar masjid tu, cantik. Bila orang Islam makin ramai, masjid makin besar.
Makin besar sampai di satu tempat nak buat besar, tapi ada rumah seorang makcik, pondok aja. Maka Amr bin al-As hantar dia punya pekerja dia pergi bincang makcik tu, nak beli pondok ni, kami nak buat masjid. Makcik tu tak mau pindah, nak duduk tang ni. Orang tua kan, nak pergi ke rumah anak tu, rumah anak di KL mahal 400-500 ribu, dia nak duduk kampung hak 30 ribu je, 40 ribu. Makcik tu kata tak mau, aku tak pindah. Lalu ditawarkan harga berpuluh-puluh kali ganda. Kita kata rumah tu 10 ribu, ditawarkan 300 ribu, 200 ribu, tak mau juga. Maka Amr bin al-As lihat yang ni maslahah besar, orang Islam nak solat, tiba-tiba rumah dia seketul duduk tang tu. Lalu diarahkan keluar juga makcik tadi, diletakkan duit dia di Baitul Mal. Bila-bila saja makcik tu nak, makcik boleh ambil duit tu. Maka makcik tadi dia tulis surat rungutan dia ke Madinah Al-Munawwarah, ila Amiril Mukminin, surat. Sampai surat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar pun balas surat tu, hantar pergi ke Amr bin al-As. Dalam surat tu tulis, wahai Al-As ibn As, wahai Amr bin al-As, apabila sampai surat ni di depan kamu, robohkan semua bangunan dan bina balik rumah lama kepada makcik tadi. Wassalam. Tak ada 16 kertas kerja, hasil kajian apa semua, kami melihat dana kita lebih ke dana juga. Surat ni sampai depan kamu, robohkan bangunan baru dan bangunkan balik bangunan lama makcik tu. Selesai. Wassalam. Umar Ibn Al-Khattab roboh balik bangunan. Ni keadilan zaman Sayyidina Umar. Tegas dia, hak orang roboh, lepas tu buat balik rumah makcik tadi di kawasan tu juga. Dia tutup semua pintu-pintu yang boleh mengundang fitnah, ditutup oleh Sayyidina Umar. Sebab tu sahabat yang memiliki ilmu yang tak ada pada 140,000 sahabat lain, nama dia Hudzaifah bin Yaman. Hak ada kat dia Sayyidina Umar yang alim pun tak ada. Maka orang akan rujuk dia, terutamanya hadis fitnah akhir zaman. Sayyidina Hudzaifah ni hebat. Siapa yang rajin, kalau ada ustaz-ustaz yang rajin, himpun hadis fitnah Sayyidina Hudzaifah, semua pelik-pelik, hadis sahih yang sangat pelik. Termasuk apabila Nabi bagi tahu rahsia umat ni akan jadi pemerintahan ni, lepas tu monarki, kemudian pemerintahan apa, kemudian semua tu Hudzaifah yang hafal. Bila Sayyidina Umar satu hari dengan sahabat-sahabat lain pergi jumpa Sayyidina Hudzaifah nak dengar hadis-hadis ni. Maka Hudzaifah buat keluar satu hadis yang dia dapat daripada Nabi SAW, bahawasanya fitnah akan melanda, fitnah besar akan melanda umat Islam. Dan sekarang ia ditahan dengan sebuah pintu. Hadis Nabi. Seorang sahabat pun tak tahu hadis ni, seorang pun tak tahu. Ia ditahan, sedang ditahan oleh sebuah pintu. Siapakah pintu tersebut? Sahabat dia semua tanya. Maka jawab Hudzaifah, Umar. Pintu tu adalah Umar. Sayyidina Umar pun tanya, adakah pintu tu dibuka ataupun dipecahkan? Sayyidina Hudzaifah kata pintu itu akan dipecahkan. Sayyidina Umar letak dua tangan dia atas kepala, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni sembang orang alim ni. Kawan ni bagi analogi, hak tu pun alim, dia takwil terus, dia tahu apa maksud dia. Maksudnya Sayyidina Umar, dialah yang akan menahan semua fitnah ni dengan sebab tegas dan adil dia. Kemudian dia akan dibunuh. Maksud pintu dipecah tu, dia akan dibunuh. Sebab Sayyidina Umar pun alim, dengan takwil apa semua ni, dia pun seorang yang hebat. Maka dia pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu dia akan dibunuh. Di mana, bila, siapa bunuh tak tahu. Maka dia tutup. Bila dia
pi ke kawasan, Sayyidina Umar turun ke kawasan satu hari, turun pergi ke kawasan, jumpa satu kumpulan unta banyak. Maka Sayyidina Umar pun tanya, ibiluman hadhi, ni kumpulan unta ni milik siapa? Mereka pun jawab, semua unta ni milik Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seorang peniaga, anak Sayyidina Umar seorang peniaga, dan harta itu kesemuanya milik peribadi Abdullah bin Umar. Maka Sayyidina Umar kata, semua unta ni milik Abdullah bin Umar? Naam, ya, milik Abdullah bin Umar. Dummuha ila baitil mal, ambil semua sekali, bawa pergi ke baitul mal. Abdullah bin Umar pun mai jumpa ayah dia, wahai ayah, tidak ada satu dinar pun daripada harta unta itu yang diambil daripada baitul mal, kesemuanya wang peribadi saya. Ayah dia kata, tahu wahai Abdullah, aku tahu, akan tetapi satu hari nanti orang akan kata, biarkan unta-unta ni makan, unta-unta ni milik anak Amirul Mukminin. Biarkan unta-unta ni minum, sebab unta-unta ni milik anak Amirul Mukminin. Wahai Abdullah, janganlah kau tambahkan beban ke dalam keluarga Al-Khattab. Hak tu pun tak boleh. Walaupun anak Umar bin Al-Khattab guna harta sendiri, yang tu pun tak dibenarkan. Sebab tu semua menteri Sayyidina Umar, menteri-menteri dia, hari menerima jawatan dengan hari melepaskan jawatan, jumlah duit dalam bank mesti kena sama. Ni antara prinsip perlantikan gubernur pada zaman Sayyidina Umar. Dia yang buat benda ni. Bila nak lantik tu, isytihar. Hari pelantikan isytihar, buat main semua statement bank kamu ada berapa. Sayyidina Umar buat ni, tapi bank tak ada lah. Cuma dia suruh isytihar berapa yang kamu ada. Maka hari letak jawatan nanti, banyak ni lah juga duit kamu yang mesti ada. Baru jadi pemerintahan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali untuk untuk malam ni, Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila datang minyak zaitun, dulu minyak zaitun orang selalu guna. Minyak zaitun ni banyak lah guna zaman tu. Guna minyak zaitun datang daripada luar, diberikan kepada kerajaan Islam. Minyak zaitun ni antara benda yang berharga. Sampai hari ni orang Arab masih memakai minyak zaitun. Makan, sapu di badan, di kepala. Minyak zaitun yang ori lah. Kalau hak tak ori, habis gugur habis rambut kan. Makan pun lagi mudarat lah. Saya makan dengan Arab Badui, minyak zaitun dia bercicah dengan roti. Bila tak habis ni, tak habis minyak ni, dia pun minum lah. Hak ori tak apa, kena hak campur minyak basah, minum hak ni kan, tidur tang tu terus. Hak ori tak apa tuan, minyak zaitun. Jadi zaman tu minyak zaitun ni benda yang berharga. Kerajaan luar bawa mai kepada kerajaan Madinah, zaitun ni, minyak zaitun. Maka Sayyidina Umar pun arahkan jual, duit masuk dalam baitul mal. Orang pun jual, bawa mai bekas, siapa nak beli bawa mai bekas tuang, bawa mai bekas tuang. Setiap kali bila tuang 2 liter ke 3 liter ke, habis tuang 2 liter, angkat bekas, mesti banyak dalam tu. Waktu Sayyidina Umar duk jaga ni, anak Sayyidina Umar yang paling kecil sekali duduk tepi tu. Habis orang tuang 2 liter, habis dah 2 liter, habis dah. Angkat, adalah baki. Anak dia tarik tu, buh di kepala. Isi pula 2 liter, buh orang nak beli. Habis dah tuang, kosong ke ada apa pun hak baki ni. Anak dia calik macam tu, buh pula dia ni. Dia elok kulit kan, elok kulit. Lepakan buh di badan, seluruh badan dan kepala. Sampai 5-6 kali baru Sayyidina Umar dia kalih-kalih kat anak dia, nampak segak dengan rambut berminyak hitam apa. Sayyidina Umar kata, idahan tak? Kamu guna minyak ni ke? Siap lah. Hak kawan ni pun ya.
Guna minyak mana? Guna minyak yang ayah dah buang dah tak saat ni. Dah habis tuang dah hak baki-baki tu. Sayyidina Umar kata tak boleh. Apakah ketika mana kamu anak Amirul Mukminin tajarra'ta, berani kamu buat macam tu sebab kamu anak Amirul Mukminin, sedangkan semua orang beli untuk melakukan perkara yang sama, kamu buat free? Maka Sayyidina Umar pun panggil tukang gunting. Sayyidina Umar kata botakkan rambut dia. Botak habis kan, bebai budak orang muda kan, rambut duk lawa kan, botakkan suruhannya. Tak mau, benda syubhah tu dia tutup. Sayyidina Umar dia tutup. Kat anak-anak dia semua dilakukan perkara yang sama, barulah boleh keluar seorang pemimpin yang diberkati pemerintahan dia, yang akhirnya keadilan itu menyerap masuk dalam kehidupan semua rakyat yang dipimpin oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekadar dulu insya-Allah sebahagian lagi serpihan kisah pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Moga-moga kita dapat i'tibar daripada apa yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, wanfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami, wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah pada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.